Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah peristiwa Momali 1985. Peristiwa Momali yang juga digelar pihak polis sebagai Operasi Angkara atau Operasi Hapus merupakan insiden yang berlaku pada 19 November 1985 di Kampung Momali, Baling, Kedah. Dalam operasi tersebut di bawah arahan Tun Musa Hitam selaku Timbalan Perdana Menteri ketika itu, lebih 200 anggota polis telah mengepung Kampung Momali di Baling, Kedah dan sasaran utama pada masa itu ialah Ustaz Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya. Insiden ini merekodkan bahawa 18 orang telah terkorban iaitu 14 orang kampung dan 4 orang anggota polis dan mencederakan berpuluh-puluh yang lain serta 159 orang ditahan. Kesemua yang ditahan telah dibebaskan kecuali 36 orang yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Dalam pertempuran antara orang kampung dengan pihak polis, Ustaz Ibrahim Mahmud telah terbunuh. Ketika peristiwa tersebut berlaku, Tun Musa Hitam merupakan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Ketika itu juga, Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri dilaporkan berada di China. Lokasi peristiwa tersebut berlaku di Kampung Momali yang terletak di Mukim Siong, Baling, Kedah, berhampiran dengan sempadan Kedah, Thailand. Penduduknya berketurunan Melayu. Sebahagian mempunyai kaitan dengan Siam Patani. Kegiatan ekonomi mereka ialah menoreh getah dan bersawah padi. Baling merupakan sebuah daerah yang dikaitkan dengan pertemuan antara Tunku Abdul Rahman dengan Chin Peng daripada Parti Komunis Malaya pada tahun 1955. Baling dikejutkan lagi pada tahun 1974 berikutan insiden kebuluran pada era Anwar Ibrahim menjadi pemimpin pelajar. Seterusnya, Baling dikejutkan dengan peristiwa Momali. Operasi Angkara. Tun Musa Hitam menjelaskan bahawa Operasi Angkara bertujuan menangkap dan menghapuskan penjenayah. Ibrahim Libya memang dikehendaki pihak polis di bawah ISA. Ibrahim Libya dituduh mengancam keselamatan negara dengan kegiatan memecah belahkan masyarakat Islam. Selain itu, dalam sidang akhbar New Straits Times yang bertarikh 21 November 1985, Musa Hitam turut menyanggah kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Kedah yang mengatakan Ustaz Ibrahim hanyalah memberikan ceramah agama. Ibrahim Libya juga dituduh melindungi penjenayah yang sangat dikehendaki oleh polis iaitu Yusuf Cik Min dan Ramli Cik Min. Sebelum polis menyerang, penduduk kampung yang berkumpul di rumah Ibrahim Libya diminta menyerahkan Yusuf dan Ramli, tetapi mereka berdua tidak ada di situ. Beberapa hari kemudian, Ramli ditangkap tetapi tidak pula dibicarakan di mahkamah kerana dia ditahan di bawah ISA. Ibrahim Libya lahir dan tinggal di Kampung Momali, Mukim Siong, Baling, Kedah. Beliau mempunyai lulusan Universiti Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau menyambung pengajiannya di India dan Libya. Beliau juga bekerja sebagai pegawai pendakwah di bahagian agama di Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Beliau kerap berceramah di RTM 1 Malaysia. Kemudian memulakan kelas agama dan sekolah agama di kampungnya, di Kampung Momali. Beliau ingin meneruskan usaha tuan-tuan guru pada masa yang dahulu yang membuka sekolah pondok ataupun sekolah agama. Perjuangannya sealiran dengan PAS dan beliau menyertai PAS kemudiannya. Pada tahun 1978, atas tiket PAS bertanding di kawasan Bayu Baling, beliau memperolehi 5,081 undi berbanding 6,169 undi yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Tindakan polis. Terdapat banyak ajaran sesat di Malaysia sehingga berlaku serangan terhadap Balai Polis Batu Pahat dan serangan terhadap kuil Hindu di Kerling pada tahun 1979. Kementerian Dalam Negeri Malaysia menerusi polis dan pegawai agama di Jabatan Agama Islam tidak mahu insiden ini berpanjangan dan menyatakan bahawa ajaran sesat perlu ditumpaskan terlebih dahulu sebelum menjadi tragedi. Peristiwa Momali adalah insiden yang dianggap oleh parti pemerintah sebagai satu kaedah untuk menghapuskan ajaran sesat. Di kamp pasukan polis hutan Sungai Petani Kedah, 3,600 anggota polis daripada pelbagai bahagian termasuk FRU, pasukan Sniper,
anggota polis beruniform, unit tindakan khas dari Bukit Aman menerima taklimat dari pegawai Bukit Aman. Taklimat yang diberi adalah berkaitan dengan operasi menggempur pengganas komunis. Ramai di kalangan anggota polis yang tidak menyangka Ibrahim Libya yang akan menjadi sasaran mereka bukannya komunis seperti mana yang disampaikan oleh pihak pegawai atasan. Malam tersebut, Ibrahim Mahmud memberi kuliah sehingga jam 11.45 malam. Seramai 50 orang penduduk hadir. Dikatakan jarang sekali kuliah atau ceramah biasa dijalankan sehingga 11.45 malam, kecuali ceramah politik. Itu pun terdapat sekatan dan larangan dan memerlukan permit daripada Balai Polis Daerah. Sekatan jalan raya dan meminta Ibrahim Libya menyerah diri merupakan tindakan yang terbaik. Alternatif lain turut difikirkan. 10 orang polis dikatakan telah menyusup masuk ke kampung Memali dan memberi laporan. Jika tindakan mengepung dilakukan, mungkin memakan masa sehingga 3 bulan. 2 buah kereta periksa digunakan bagi mengelakkan kemalangan dalam kalangan FRU dan polis. Tambahan pula, Baling merupakan kawasan berhampiran sempadan di mana komunis dipercayai masih berkubu. Komunis sentiasa mencari titik lemah anggota tentera yang meronda sempadan Malaysia-Thailand. Laporan Kertas Putih 1986. Kerajaan Malaysia telah menerbitkan sebuah laporan Kertas Putih pada 25 Februari 1986 dan memaparkan rakaman video rasmi kejadian tersebut di televisyen nasional. Kertas Putih mengenai insiden itu menyatakan bahawa ekstremis tersebut cuba menyebarkan ajaran sesat dan mengganggu ketenteraman awam. Kertas Putih yang dilampirkan tersebut menjelaskan kejadian sebenar dengan sangat terperinci termasuk latar belakang punca kejadian, kronologi dan gambar-gambar senjata dan lain-lain yang dijadikan sebagai bukti. Kertas Putih ini turut menyentuh berkenaan amanat Haji Hadi yang dikatakan berkait rapat dengan faktor terjadinya insiden Memali tersebut. Daripada bukti Kertas Putih yang mengemukakan peristiwa Memali ini, amanat Hadi telah dicetak dalam 4 versi. Versi pertamanya dicetak dalam tulisan Jawi yang dicetak oleh bahagian penerangan PAS Kelantan untuk sebaran pilihan raya kecil Selising Kelantan pada tahun 1983. Seterusnya terdapat versi latar belakang hitam dengan tulisan Rumi dicetak oleh PAS Pusat dan 2 versi lagi Rumi dan Jawi dicetak oleh Sekretariat Pemuda PAS Pusat. Versi latar belakang hitam dapat dilihat dalam rakaman video polis mengenai peristiwa ini. Kontroversi. Pada 27 Mac 2014 di Hotel Renaissance Kota Baru Kelantan, Tun Musa Hitam mendedahkan bahawa Tun Dr. Mahathir ada di Kuala Lumpur sewaktu tragedi Memali berlaku dan bukannya berada di China. Dr. Mahathir bagaimanapun menyatakan beliau sudah tidak ingat di mana beliau berada ketika itu dan perlu memeriksanya kembali. Akhirnya pada 10 April, Dr. Mahathir mengakui beliau hanya pergi ke China pada 20 November sehari selepas peristiwa ini terjadi. Kekecohan dan kebangkitan isu. Pada 13 Ogos 2017, sekitar 5.30 petang, kekecohan telah tercetus pada forum Nothing to Hide 2.0 di Kompleks Belia dan Kebudayaan Selangor Shah Alam. Semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawab soalan berkenaan dengan tragedi Memali. Sekumpulan pelajar yang tidak berpuas hati dengan penjelasan beliau secara tiba-tiba menimbulkan kekecohan dengan membaling barang ke arah pentas khas yang disediakan, di mana Dr. Mahathir berada ketika itu. 2 bom asap turut dilemparkan ke atas peserta, sekaligus mencetuskan panik di kalangan pemimpin dan peserta yang mengikuti forum itu. Berlaku pergelutan dalam kalangan penyokong Dr. Mahathir dan peserta yang tidak berpuas hati. Tun Mahathir yang juga pengerusi PPBM dan Pakatan Harapan kemudian diselamatkan oleh penganjur program. Kesemua pemimpin Pakatan Harapan yang hadir turut diiringi keluar dengan ketat oleh pihak keselamatan forum. Program tersebut yang pada awalnya dijadualkan berakhir pada jam 6 petang terpaksa dihentikan awal. Parti Islam Se-Malaysia dan Angkatan Bersatu Anak Muda iaitu Armada juga mendesak satu siasatan rapi yang dilakukan terhadap kekecohan yang berlaku semasa forum tersebut. Beberapa kekecohan ini, beberapa pihak kembali membangkitkan isu ini dan telah menggesa kerajaan agar Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dapat ditubuhkan bagi menyiasat tragedi Memali tersebut. Terima kasih kerana mendengar dari mula sehingga akhir. Sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga share kepada kawan-kawan ya. Bertemu lagi kita ke dalam video yang seterusnya nanti, insya-Allah. Assalamualaikum dan juga terima kasih.